Seterusnya kita pergi kepada pengiraan untuk water demand. Ini adalah contoh soalan yang diberi untuk kita kira water demand. Okey, berapakah permintaan air? Tadi kita kira pertambahan penduduk. So yang sekarang ni kita kira berapakah permintaan air. Okey, selepas kita tahu berapa bilangan penduduk bagi kawasan tersebut, kita akan kira berapakah permintaan air. So ini adalah contoh untuk pengiraan permintaan air. Bagi latihan 2.1, for those yang ada buku saya ini boleh refer kepada page 37 ya. Okey, so untuk latihan 2.1, soalan dia berbunyi begini. Berikut merupakan data yang dikutip dari Taman Bandar Sera pada tahun 2017. Anggarkan keperluan air harian jika kawasan liputan berkenaan adalah 95%. Apa maksud 95 ni? 95 ini maksudnya air yang kita bekalkan ke kawasan tersebut, iaitu di Taman Bandar Sera, adalah meliputi 95% kawasan tersebut. Okey, so diberi dalam soalan populasi keseluruhan bagi kawasan tersebut ialah 560,000. Penggunaan air per kapita pula ialah 300 liter per hari. Seterusnya, keperluan air industri ialah 1/3 dari jumlah populasi. Faktor reka bentuk yang diberi ialah 1.5 dan peratus NRW ialah 15%. NRW ini stand for non-returning water. Okey, non-returning water. So, penyelesaian dia ialah, ini adalah rumus basic, rumus asas untuk kita mengira permintaan air. WDN equal to PN times Q times F1 times F2 and plus with the DM. Maksudnya, WD ini adalah W stand for water, D stand for demand. N kecil di bawah ini mewakili tahun yang kita kira. Okey, tahun yang kita kira. Katalah seperti dalam soalan ini, tahun yang kita kira ialah tahun 2017, betul? So, di dalam kita punya jawapan nanti, dia mestilah N ini adalah N2017. Okey. So, saya cerita dulu tentang maksud bagi setiap simbol-simbol ini. WD stand for water demand at the end of year N. N yang ni lah. Kalau dalam soalan year N 2017, so WD 2017. Itu cara kita tulis. Seterusnya ialah nilai P. What is P? P ialah projected population at the end of year N. Inilah PN. So, projection population N ni ialah 2017. Diberi dalam soalan adalah populasi keseluruhan yang ni ya. Populasi keseluruhan 560,000. So, kita tengok dekat sini, kita masukkan 560,000. Q ini normally ialah kadar alir lah, berapa air yang kita pakai per kapita consumption at the end of year N. So per kapita 300. Mana kita dapat 300 ni? Pun dalam soalan. Tengok soalan, dia bagi 300 liter per day. Seterusnya ialah service factor. Service faktor 0.95. Mana kita dapat service factor? Telah diberi dalam soalan. Faktor reka bentuk sebanyak service factor sebanyak 95%. Okey, design factor seterusnya ialah 1.5 turut diberi dalam soalan. Dan DM kalau kita tengok dekat rumus ini, DM ni ialah pertambahan. Okey, additional demand. If we have additional demand, kita akan masukkan nilai DM lah. Alright. Okay. Seterusnya kita pergi kepada pengiraan. Kita pergi kepada pengiraan. Kalau kita tengok pengiraan di sini,
WD, cara tulis. WD stand for water demand. Ini ialah N kecil tadi, yang di bawah tadi. Kalau kita tengok balik rumus kita tengok balik WD N. N kecil ini ialah tahun kita. So, cara kita tulis beginilah. Cara kita tulis begini, WD 2017 equal to P 2017 kali Q kali F1 kali dengan F2. F1 seperti yang kita tahu, F1 itu ialah service factor. Tengok ni, F1 ialah service factor 0.95 iaitu 95% liputan, and the design factor is 1.5. So P ialah berapa kita punya projection population tadi dibagi tadi, projection population ialah 560,000. Ambil nilai ni. So kita tengok yang pertama ni ialah P kali Q kali F1 kali F2 tambah dalam kurungan juga penyelesaian demi penyelesaian ya. Ini adalah kolom pertama, penyelesaian pertama. Ini akan jadi penyelesaian kedua, penyelesaian pertama. Ini akan jadi penyelesaian kedua, dan seterusnya NRW akan jadi sebagai penyelesaian ketiga. Itu cara kita nak menulis dan mengira. So, industri demand untuk penyelesaian kedua, industri demand kali dengan P, ambil balik P kali dengan Q kali dengan F2. Untuk industri demand kita tidak ambil F1, kita tidak ambil service factor, kita cuma ambil design factor sebab ialah industri demand, kita nak tengok design factor berapa. Then plus dengan NRW. NRW ialah non-returning water. So the NRW ini, nilai ini kita kena kali dengan yang dalam kotak ni. So dalam kotak ni P kali Q berapa? Projection kali dengan air per kapita tambah lagi dengan industri demand kali dengan PQ. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena kali dengan NRW sekiranya NRW diberi. Tetapi sekiranya dalam soalan NRW tidak diberi, so kita akan berhenti setakat ini sajalah. Penyelesaian 1, penyelesaian 2, berhenti setakat itu saja. Tetapi sekiranya soalan ada bagi NRW, maka NRW ini perlu dikali dengan dua perkara ni, P kali Q dengan industrial demand kali P kali Q. Dan kita dapat untuk penyelesaian pertama P 560,000, Q 300, F1 0.95 dan F2 ialah 1.5. Ini semua nilai ni kita dapat daripada soalan beri tadi. Okey, kemudian kita pergi kepada penyelesaian kedua. Penyelesaian kedua ialah 1/3 dikali dengan 560,000 kali dengan 300 kali 1.5. Masukkan saja nilai-nilai yang kita ada tadi dan kita akan dapat nilai sebegini akhirnya. Penyelesaian pertama, penyelesaian kedua dan penyelesaian ketiga. Kemudian kita akan dapat total dia ialah 357 kali 10 kuasa 6 liter per day. Okey? Boleh? So, itu adalah untuk contoh satu bagi cara kita mengira water demand ataupun permintaan air.